Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah hadis amthal, iaitu hadis perumpamaan berkenaan dengan perumpamaan orang yang solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan perumpamaan orang yang solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadis ini berbunyi, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha afdalu min alfin salatin fima siwahu illa masjidil haram wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu ruwahu Ahmad. Maksudnya, solat di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain, melainkan di Masjidil Haram. Dan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 solat di tempat yang lain. Riwayat Ahmad. Sanadnya adalah sahih mengikut syarat Imam Al-Bukhari menurut Syekh Syu'aib Al-Arnad ketika beliau mentakhrijkan hadis ini di dalam Musnad Ahmad. Daripada kitab Minhajul Muslim karangan Imam Al-Nawawi rahimahullah, hadis ini terletak pada bab kelebihan solat di Masjid Mekah dan Madinah. Hadis ini telah menjadi perselisihan antara ulama dalam menentukan sama ada Mekah ataupun Madinah yang lebih mulia. Jumhur mazhab Syafi'i mengatakan Mekah dan Masjidil Haram lebih mulia daripada Madinah, manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa Madinah dan Masjidil An-Nabawi lebih mulia daripada Mekah dan Masjidil Haram. Imam Al-Nawawi juga menyatakan bahawa mazhab Syafi'i tidak mengkhususkan kelebihan solat di kedua masjid tersebut, hanya diperolehi apabila seseorang itu menunaikan solat fardu sahaja, bahkan ianya umum dan termasuk juga kesemua solat-solat sunat. Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab Umdatul Abra fi Ahkam Al-Hajj wal-I'timar, kelebihan yang terdapat di dalam hadis di atas hanya dikurniakan oleh Allah kepada orang yang taat dan patuh kepada suruhannya dan menjauhi larangannya, manakala orang yang mengingkari suruhan Allah tidak akan mendapat ganjaran tersebut. Daripada Sayyidina Ali karamullah wajhah berkata, Rasulullah SAW telah menegah saya membaca Al-Quran ketika sedang rukuk. Sabda Rasulullah atau mafhum yang bermaksud, perumpamaan orang yang sembahyang itu seperti peniaga yang tidak bersih untungnya sehingga bersih modalnya. Begitulah orang yang sembahyang tidak diterima amalan sunat yang dilakukan sehingga dia telah menyempurnakan amalan fardu yang wajib ke atasnya. Terdapat perbahasan dalam kalangan para ulama dalam menentukan ganjaran yang dimaksudkan di dalam hadis ini, yang mana ia merangkumi mana-mana masjid di Mekah kerana kesemuanya adalah tanah haram, ataupun ganjaran tersebut hanya diperolehi apabila seseorang itu menunaikan solat di Masjidil Haram sahaja. Jumhur ulama berpegang dengan pendapat bahawa ganjaran atau gandaan pahala itu diperolehi bagi siapa yang menunaikan solat di Masjidil Haram dan ia juga meliputi tanah haram keseluruhannya. Hal ini kerana ia juga merupakan pendapat Athar bin Abi Robah berdasarkan hadis di dalam Musnad Abi Daud At-Tayalisi, yang mana ia juga merupakan pendapat Az-Zakashi dan Ar-Ruyani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Maksud dia, sesungguhnya amatlah zalim orang-orang yang kafir serta orang yang menghalang manusia dari jalan Allah dan dari memasuki Masjidil Haram yang kami jadikannya sebagai tempat beribadah bagi seluruh umat manusia, sama ada yang menetap di situ ataupun yang datang berziarah. Surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Imam Ibn Kathir mengatakan, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat beribadah bagi semua manusia dan tidak ada perbezaan antara yang bermukim di tempat tersebut ataupun yang tinggal jauh dari Mekah. Seperti yang kita ketahui, setiap negara diberikan kuota oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Walaupun kuota tersebut terhad, ia tidak sepatutnya dijadikan alasan umat Islam untuk tidak menabung dan berusaha untuk menunaikan haji. Selain itu, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ia melibatkan perbelanjaan yang besar. Jadi, kebanyakan orang tidak berusaha untuk mengumpul wang kerana ia melibatkan jangka masa yang panjang. Tetapi, lihat saja setiap kali musim cuti persekolahan, jalan raya dan tempat perlancongan di seluruh negara penuh sesak dengan orang ramai. Ada pula yang menghabiskan ribuan ringgit melancong ke luar negara tetapi tidak bersungguh-sungguh menabung untuk menunaikan haji. Terdapat sebuah hadis yang menunjukkan larangan agar kita tidak menyusahkan diri bermusafir melainkan pada 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Antara pengajaran hadis ialah banyak keistimewaan tanah suci Mekah buat umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang aman sehingga kan mana-mana orang yang berkunjung berasa tenteram, tenang serta rindu untuk kembali. Malah tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah adalah dua tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjunginya. Selain itu, pahala solat di Masjidil Haram digandakan sehingga 100,000 kali ganda, manakala solat di Masjid Nabawi digandakan sehingga 1000 kali ganda. Kesimpulannya, tidak dinafikan lagi bahawa solat di Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi mempunyai kelebihan yang amat besar dan tersendiri. Oleh itu, segenap lapisan masyarakat diajak meletakkan kewajipan menunaikan fardu haji yang paling utama berbanding yang lain-lain. Jika ada perbelanjaan yang tidak perlu dan boleh ditangguhkan, eloklah disimpan agar segera ke tanah suci pada usia muda. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.